Assalamualaikum, saya Zaidi Ismail, Juruterus Forensik Kewangan anda. Kita berjumpa lagi dalam segmen kewangan. Tapi sebelum kita bermula, tolong pastikan anda klik butang share dan juga klik butang subscribe bagi mereka yang menonton video ni dalam YouTube. Bagi yang menonton video ni dalam Facebook, pastikan anda share dan like video ini. Terima kasih. Okey, Cik Muhammad Arif tanya, bolehkah simpanan kecemasan dalam bentuk emas? Jawapan saya tidak. Sama je macam jawapan yang saya berikan pada soalan yang tadi. Telefon jangka masa pendek ni tak sesuai untuk emas-emas ni. Nak simpan emas tu jangka masa panjang. Dan untuk kecemasan, kita tak nak ada kos tambahan. Contoh, tapi jadi saya ada emas, saya boleh cagarkan. Cagar tu bukan percuma. Cagar tu nak kena bayar. Okey, untuk simpanan kecemasan, kita tak nak bayar-bayar. Kalau berlaku kecemasan, kita nak keluar duit kita cepat dan bayar terus. Selesai. Kita tak nak ada kos-kos tambahan. Kita tak nak benda tu jadi beban pada kita pula. Dah lah ada kecemasan, lepas tu jadi beban pula. Okey, so duit kecemasan, duit simpanan jangka masa panjang dalam bentuk emas, hartanah dan sebagainya, itu dalam bentuk lain. Okey, pinjaman term versus semi fleksi versus full fleksi. Ini boleh tukar ke? Boleh, tak ada masalah. Boleh tukar bila-bila masa, tapi kena ikut syarat dan terma bank lah. Kalau bank tu bagi tukar, cuma kena sign beberapa dokumen, boleh tukar bila-bila masa. Tapi kalau bank tu kata tak boleh cik kena buat total refinancing, tukar keseluruhan akaun, tukar itu, tukar ini, kos ini, kos itu, itu adalah syarat bank lah. So dia bergantung pada syarat bank tersebut. Tapi jawapan ringkas, boleh tukar, tak boleh tukar? Boleh. Apa yang kita buat ni semua boleh tukar. Okey, Cik Tami tanya, salam tuan, cerita detail jual hutang. Cerita detail jual hutang Okey. So jual hutang ni adalah satu terma yang digunakan untuk menunjukkan bahawa hutang yang kita ada ni kita boleh tukar atau kita boleh jual kepada pihak yang lain. Sebab masa kita ambil hutang dulu, okey, contoh kita beli kereta, sebenarnya kita bukannya beli kereta tau, kita beli hutang kereta tersebut untuk digunakan membayar kereta yang kita nak beli. So apa yang kita dapat sebenarnya adalah hutang. Not so much benda yang kita nak beli. Jadi oleh sebab kita dulu beli hutang tu daripada pihak A, katalah bank A lah. So bank A jual hutang dulu kat kita. So tak ada sebab kenapa hutang yang sama kita tak boleh jual ke bank B. Okey, itu konsep dia. Okey. Kalau kita sebut pasal terma, ada banyak terma lah. Contohnya jual hutang juga kadang disebut sebagai refinancing. Okey, so itu terma dia. Atau pembiayaan semula hutang tersebut daripada bank A pergi ke bank B, sebagai contoh. Ataupun kadang kalau hartanah kadang disebut sebagai remortgaging, okey, ataupun penyandaran semula hartanah tersebut untuk menukar hutangnya daripada bentuk A kepada bentuk B. Okey, itu terma-terma yang digunakan oleh banking. Tapi tujuan kita buat semua ni adalah untuk menjual hutang. Okey, untuk senang faham, kita buat ni sebab kita nak jual hutang kita lah. Kita dulu ambil hutang RM50,000, ada baki RM35,000, RM35,000 tu kita jual kat bank lain. Lepas tu dengan bayaran dan terma dengan kos yang lain lah yang berbeza. Okey, itu yang kita buat. Okey, Cik Syafiq Bombay bertanya, salam tuan Jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kesan jika refinance rumah? Adakah menjadi sukar untuk menjual rumah setelah refinance? Okey, kesan refinance basically ada beberapa lah. Yang pertama sekali kos. Okey, sebab kita ada kos tertanam, bila kita refinance kita kena bayar kos baru kepada bank yang baru. So berapa kos tersebut bergantung pada nilai yang kita nak refinance. Itu yang pertama. Kedua, impact dari segi aliran tunai. Refinance ni ada dua. Satu, refinance equity, maknanya kita nak keluarkan equity daripada rumah untuk dapatkan duit yang lebih banyak, dan kita kena bayar lebihan tersebut lah. Dulu kita bayar rumah katalah RM1,000, sekarang bila kita refinance equity yang kita keluarkan, mungkin kita kena bayar RM1,200 atau RM1,300, ada penambahan. Lepas tu ketiga adalah tempoh loan yang kita buat tu mungkin jadi pendek sebab umur kita dah meningkat. So secara tak langsung bayaran bulanan juga akan bertambah. Okey, lagi satu ialah ada orang yang refinance untuk memendekkan tempoh loan dia. So contoh dulu dia ambil loan 30 tahun, dia dah bayar rumah selama 5 tahun. So baki loan dia 25 tahun, tapi dia nak pendekkan bayaran bulanan. Dia nak pendekkan tempoh hutang supaya dia nak laksanakan cepat, dia refinance ke 15 tahun. So bayaran bulanan dia mungkin lebih kurang sama macam dia buat 30 tahun tu, sebab interest rate mungkin dah lebih rendah dan juga baki hutang dia kecil.
Jadi dia tengok apa tujuan, apa matlamat yang kita buat untuk refinance. Ada orang tujuan dia untuk mengeluarkan duit, nak jadikan modal selesai hutang sebagainya. Ada orang refinance sebab nak pendekkan tempoh pinjaman rumah supaya dia dapat langsaikan dengan lebih cepat. So bayaran bulanan lebih kurang sama tapi tempoh dia jadi pendek. So daripada bayar baki 25 tahun, mungkin sekarang dia cuma bayar 15 tahun tapi bayar bulanannya tetap sama, mungkin RM1,000 macam mana dia bayar sebelum ni. Okay? So kena tengok tujuan apa kita buat refinance, baru kita boleh susun strateginya lah. Okay.